Welcome back to Ringgit Says. You're still with me, Azaria Tagaya. Many of you who have your regular salaried jobs may be dreaming of starting your own business, but are asking yourself, how do you get started? Do you leave your job straight away or start part-time? And how do you save up for your initial capital? Well, we met with a financial coach who calls himself the money mechanic, or Abang Abu, to ask him for some tips on starting a business. For those eager on gaining knowledge on how to help multiply their wealth, chances are you've come across the name Abang Abu at some point of your search. This SPM graduate started off with very little and was faced with hardships in the early stages, but has now risen to become an acclaimed businessman himself and is now a sought-after name in the financial seminar circuit. He calls himself Abang Abu Mechanic Wang, or the Money Mechanic. And keeping up with the persona, his talks have titles like The Financial Garage, and he often uses the science of automobiles, engines, and tools as some of his metaphors. What if you want to start a business just like that? What would you need to do to start off? Here's what he has to say. First thing, senyum banyak. Sebab dalam perniagaan ni dia bukan macam orang tak cakap perniagaan ni senang dan sebagainya. Perniagaan ni lah satu benda yang perlu kita meletakkan banyak attitude kita, dari segi semangat kita, dari segi usaha kita dan banyak benda ni. Kalau kita tak ada benda-benda ni, sebenarnya apa pun kita buat sukar. Kadang-kadang orang ingat ni duit yang menjadikan sektor perniagaan tu berjaya dan sebagainya. Tapi pada saya duit adalah secondary. Apa yang utama adalah minat yang mendalam, satu purpose yang mendalam, satu passion terhadap benda yang dibuat, satu keinginan yang tinggi. Nak berniaga ni bukan seperti macam kita start terus jadi. Berniaga ni ada pelbagai. Tapi at the same time, berniaga ni bukanlah susah. Sebab kalau susah, mesti tak ada orang berjaya. Advice, cari minat kita, sama ada kita berniaga ni untuk apa? Apa sebab dia kita nak berniaga? Sebab tanpa sebab yang kuat, kita tak boleh mengharungi sebarang dugaan, ujian dan juga cabaran yang akan datang dalam perniagaan. Pada saya, cari apa nak berniaga. Apa sebab nak berniaga adalah yang pertama sekali. Kemudian kita pergi pada kos dan sebagainya. Welcome back. Still with me, Azaria. Many of you who have your regular salaried jobs may be dreaming of starting your own business, but straight away or start part-time. And how do you save up for your initial capital? Well, we met with a financial coach who calls himself the money mechanic, or Abang Abu, to ask him for some tips on starting a business. For those eager on gaining knowledge on how to help multiply their wealth, chances are you've come across the name Abang Abu at some point of your search. This SPM graduate started off with very little.
bersiap sedia. Kita bersama kumpulan Pagi dan juga anggota Raihan bersama kita. Abang Abu dah siap sedia? Lagu dah tukar, lagu Thank You Allah. Awal tadi kita rancangkan yang lain. Kita merancang Allah menentukan Thank You Allah. Silakan. Cek, 1, 2, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, saya datang sini pun nak belajar ya. Tak, Abang Abu ni paksa pula. Saya dengan Abang Abu ni sebenarnya satu sekolah di Johor Bahru, Sekolah Tasik Utara. Kami rival ni, rival dalam bola sepak. Okey, kita cuba mencirikan suasana yang untuk penutup ni dengan lagu kesyukuran kepada Allah, iaitu Thank You Allah. Bismillah. Kau boleh nyanyi sekali ya? Thank you Allah, thank you Allah. Okay everyone, sing. Every morning after prayer.
Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Alright, first of all, terima kasih dan thank you Allah for giving us, like the life again so that we can breathe. Dan kita boleh sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh bersolat hari ini, kita boleh bersedekah hari ini, kita boleh berselawat hari ini. Banyak benda yang kita boleh buat kerana Allah dah bagi kita nyawa pada hari ini. Jadi bersyukurlah, berterima kasih sebab tu kita nyanyikan lagu Thank you Allah, thank you Allah, thank you Allah. Alright, dan berapa banyak thank you pun memang tak cukup. Kau duduk hidup mati balik pun takkan kita dapat memberikan ataupun cukup ucapan terima kasih kepada Allah ni memang takkan cukup, right? Jadi hari ini adalah hari Khamis bersama dengan 25 ke 26 hari ni. 26 hari bulan 26 hari bulan. 25. Hari ini adalah 25 hari bulan, insya-Allah kita bersama dalam siaran Ilmu Wang Dunia Akhirat. Jadi kita nak tengok siapa yang dah datang ni. Tapi sebelum apa-apa, seperti biasa kan, seperti biasa Abang Abu nak anda juga terus lakukan satu benda yang paling saya suka, iaitu love. Tekan love banyak-banyak tu saya memang suka. Tapi sebelum kita tekan love, kita beristighfar. Mudah-mudahan kita diberikan Allah SWT, dibersihkan segala kekotoran yang ada ni, daripada luar, daripada dalam, semua ni kita nak bersihkan. Jadi kita mulakan dengan istighfar, banyak-banyak istighfar. Alright, Astaghfirullahalazim. Sambil istighfar apa kata, kita tekan share dekat handphone kita ni, kita tekan share supaya kita boleh sampaikan juga benda ni kepada mungkin ramai yang di luar sana yang mungkin dapat juga bermanfaat daripada apa yang kita akan kongsikan pada hari ini. Alright, jadi kita nak just jemput orang-orang yang sudah pun datang. Pertama sekali kepada Ifa yang sudah pun datang tadi, dan yang bestnya dia ni, Allah, dia cakap Assalamualaikum AANC. Dia satu kata yang gemuruh kepada dia kerana dia menggunakan perkataan yang saya memang suka. Dan kita bagi dia 2 tepukan tu, dan kita juga bagi dia DJ Hong kerana ucapan handsome tu yang menyebabkan perkataan tu cantik. Dia Assalamualaikum dia tak berapa cantik, tapi Assalamualaikum handsome, dia menjadikan perkataan tu lengkap dan cantik sangat. Alright, terima kasihlah kepada Ifa. Alright, dan kita dekat Asna kita, Assalamualaikum AAAB dan juga saudara-saudara. Dia cakap okay. Alright, best Akak cakap best. Dia cakap kita mulakan dengan best, dan kita mulakan dengan senyuman. Dekat ada satu program apa ke begitu, dengan Pak Ari tu, ESQ, dia cakap senyum semut. Senyum semut ni gini-gini, dia gini-gini. Macam tu senyum semut, kan. Alright, Asna dia cakap Assalamualaikum, tiap hari kau semakin hari semakin handsome. Mestilah, babe. Ini Allah punya kuasa, bukan aku, babe. Kau nak lawan kuasa Allah. Macam mana kau nak lawan kuasa Allah? Jadi kau terpaksa terima benda tu. Kau bersyukur kepada Allah. Kau cakap, ya Allah, kau ni makin lama makin handsome lah, babu. Jadi kau kena bersyukur. Kau tak boleh nak kau tak boleh nak jealous dengan aku. Sebab apa? Benda tu memang susah. Itu pun Allah. Jadi kau tak boleh nak lawan, bersyukur. Tak pernah keterlintas kau grade kita yang handsome dan piti-piti belaka lahir batin. Kalau aku tak faham lah kau cakap ni. Kau ni kadang-kadang cakap okey, kadang-kadang macam melalut dah. Aku pun susah nak faham bahasa kau. Bahasa kau ni aku tak nak. Cuba pakai perkataan yang cantik sikit supaya orang baca tu macam dia faham sikit. Kau jangan macam aku. Aku ni memanglah aku cakap orang tak faham, cakap tulis pun orang tak faham. Kau kenalah berubah daripada aku. Zami. Alright, good morning AAMW. Okay, Abang Abu Mekanik Wang. Alright, Muhammad Azin dia cakap Abang Abu Mekanik Wang. Dia cakap alright, Abang Abu Mekanik Wang. Terima kasih kepada Azin daripada mana ni Azin? First time masuk. Macam selalu tak pernah nampak nama ni. Sebab kita ni tak ramai. Kita ni kadang-kadang 20,000, 30,000 orang je. Tengok macam sekarang ni 6,000 orang. Sekejap lagi naik. Kan macam tu, right? So kita nak tengok daripada mana Azim? Azian daripada mana? Mana Azian? Daripada tempat mana? Kuala Lumpur ke KL ke? Kuala Lumpur dan KL sama kan? KL ke Kuala Lumpur, Melaka, Johor. Johor, Melaka, Kuala Lumpur. Ni masa naik bas dulu kan, macam tu lah dekat bus stop.
Abang, Kuala Lumpur sekarang ni bang. Tapi aku sekali tu aku naik bas tu 2 jam tak bergerak. Aduh, dia macam tu lah. Okay, Yanz, Muhammad Azrin. Yanz, alright Yanz. Apa khabar Yanz? Okay, jadi janganlah berhenti. Ini ramai yang dia ada member-member aku ni yang dia tak datang lagi. Kalau dia orang datang, love aku tu memang sekejap je melombak. Tak tahulah hari ni kenapa dia orang tak datang. Mungkin ada benda lain yang orang nak buat kot, ataupun dia pergi tengok orang lain kot. Dia tak suka sebab aku mungkin tak handsome sangat. Jadi dia carilah orang handsome. Apa-apa pun, alhamdulillah kepada anda yang semua datang ni. Hari ni seperti biasa Abang Abu ada nak share pasal petua rahsia kaya. Jadi sebelum kita share tu, apa kata kita beristighfar dan share kita punya benda ni biarlah sampai kepada orang lain. Abang Abu pun tak sempat nak share banyak sangat ni. Tapi saya nak saya nak minta you all je lah share kan pada ke member-member dan sebagainya. Jadi kat sini pula saya tak dapat share. Alright, so macam mana keadaan di persekitaran dekat Singapura ni? Dia macam mendung sikit pagi ni. Saya tak tahu kenapa dia macam mendung. Malam tadi hujan tak? Malam tadi macam ada sedikit hujan, tapi taklah macam lebat. Tapi dia dalam keadaan yang mendung sikit kat luar ni. Dia macam mendung sikit. Mungkin lembab sikit hari ni, hari Khamis kan, nak dekat hari Jumaat. Hari Khamis ni dah kira orang sekarang dah pergi kerja kan. Jadi bila pergi kerja, biasalah pergi kerja ni dia macam dah penat balik sikit. Hari Khamis ni hari-hari yang dia nak menunggu hari Jumaat. Jumaat dia dah happy dah kan. Dan minggu ni insyaAllah kita dah boleh berjemaah di masjid. Tapi dengan menggunakan kaedah dia kena apply dulu siapa yang nama dia ada, insyaAllah. Nama dia ada, insyaAllah. Kalau nama dia tak ada, dia tak boleh masuk. Jadi itu. Lepas tu kita buat 2 sesi. Maksudnya 2 pagi. Yang first tu ada khutbah, yang second tu tak ada khutbah. Maksudnya okey lah, alhamdulillah. Alright, dapat kembali semula ke masjid untuk melakukan ibadah Jumaat, solat Jumaat berjemaah. Yang memang kita rindu-rindu kan, dah lama sangat. Alright, sampai ada yang mungkin dah terlupa pula Jumaat ni ada sembahyang Jumaat. Okey, kita siapa ni? Muhammad Azian. Alright, so daripada mana ni? Boleh tak? Ni siapa ni? Muhammad Zuki pun first time saya nampak. Muhammad Zuki first time. Daripada mana Muhammad Zuki? Selamat pagi. Dia pun cakap AA Mechanic One. Ni mesti pernah datang kelas aku ke, ataupun pernah tengok seminar Abang Abu ni. Dia kalau AA Mechanic One ni, dia mesti daripada seminar-seminar kat mana-mana. Okey, siapa yang pernah datang seminar Abang Abu? Yang 7,000 orang yang tengok ni, siapa yang pernah datang? Cuba kita cerita sikit. Siapa yang pernah datang seminar dan kat mana? First time tu dah datang kat mana dan jumpa dekat mana seminar? Seminar apa yang awak datang? Ada tak? Ingat lagi tak? Ingat ni, seminar mana? First datang tengok Abang Abu ni. Dia ni siapa dia ni? Saya nak tahu juga korang ni jumpa aku kat mana kan. Lepas tu macam mana kau macam first impression. Aku ni first impression paling teruk dalam dunia. So aku nak tahu apa first impression kau ni bila kau tengok Abang Abu kan. Tak kisahlah atas stage ke ataupun dekat sini memang teruk lah. Dekat kat sini kalau kau tak kenal aku kan, siapa datang Facebook aku ke, yang datang live aku, dia tak kenal aku, memang dia cakap ni apa benda ni kan. Tapi yang kenal mungkin dia akan stay dan tanya soalan. Yang tak kenal yang habis. Jadi siapa nak tanya Zuki, jumpa saya kat mana Zuki Azian ni. Azian jumpa saya kat mana? Suhaimi aku tak tahu lah kau jumpa aku kat mana. Kak Asna aku tahu dia datang ke aku. Ifa pun aku rasa Ifa pun belum pernah jumpa ni. Dia pernah datang dekat online je. Alright, siapa yang pernah jumpa aku, dekat mana you jumpa? Boleh tak you komen kat situ, kat mana first kali jumpa Abang Abu? Hari ni kita nak bincangkan ilmu wang duit. Ilmu wang duit pula. Ilmu wang dunia akhirat. Alright, itu memang kita punya topik perbincangan. Tapi seperti biasa Abang Abu nak mulakan sikit, sebab hari ni kita nak, memang satu hari saya dah plan nak bagi satu je. Saya tak nak bagi banyak-banyak. Satu, lepas tu kita mula aktifkan, kita mula buat dan kita dapat manfaat daripada benda tu dan kita teruskan. Jadi pagi kita sembang-sembang sekejap, lepas tu kita nak tanya soalan. Kalau siapa ada soalan, awak kena tanya. Kena tanya Abang Abu dekat mana. Apa soalan awak tanya, sebab soalan awak tu adalah makanan minda saya. Bila awak dah tanya soalan, saya bergeliga dan saya boleh mulalah nak bercerita pasal kewangan yang banyak. Dan jangan tunggu tekan love banyak-banyak. Saya rasa hari ni tak ada member-member lama, member-member biasa yang selalu suka tekan love ni. Nampaknya saya belum dapat 100 dah dekat 20 minit.
apa ni, that's not me, that's not something that I will be like happy but whatever. Kadang-kadang dalam kehidupan macam itulah, apa yang kita nak bukannya kita dapat semua. Jadi kita bersyukurlah dengan apa yang kita dapat. Mudah-mudahan bila kita bersyukur, dia akan bertambah. Kita makin bersyukur, dia makin bertambah. Itulah sebab kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Apa yang kita dapat ni kita bersyukur. Tapi kita kena minta, kena berusaha. Apa usaha saya? Saya minta lah korang tekan love banyak. Itu usaha saya. Kan? Alright. Okay. Dari Negeri Sembilan selalu tengok online juga. Dia ni tengok online, Abang Zuki tengok online, tak pernah jumpa lah ni. Okay, saya nak just buat survey sikit lah, kan. Alright, jumpa kat channel Suria. Kau jumpa kat channel Suria. Maksudnya ini dah lama channel Suria, sebab dah lama juga aku tak masuk channel Suria ni. So mesti kau dah macam dah lama sangat punya orang kot, kan. Tapi kau tak pernah jumpa aku, Kau tak pernah jumpa aku, tapi cara kau cakap macam kau dah jumpa aku lama sangat. Alright, dalam mimpi, alamak. Alamak, ni apa ni kau Ros Jaafar ni, dia cakap dia jumpa aku dalam mimpi pula. Aku cakap kau jumpa aku dekat mana? Dekat program ke? Dekat mana? Di mana awak first jumpa? First nampak muka Abang Abu ni first dekat mana? Dan apa awak punya first impression bila jumpa je? Apa impression awak? Bangla ke? Dia ni apa? Siapa dia ni? Ya Allah, selekinya. Ya Allah. Apa punya first impression yang saya nak awak tulis kat sini? Sebab saya nak just tahu saja. Alright. Okay, yang lain-lain tu tolonglah tulis. Kita kan ada berapa? 10,000 orang tengah tengok, 10,000 orang, takkanlah awak tak gerti nak macam tapi kelakar lah Kak Ros ni. Kak Ros dia cakap apa? Dia jumpa dalam mimpi. Aku kalau datang dalam mimpi, aku cekik orang sebab dia tak buat kerja rumah aku. Aku suruh buat kerja rumah, tak buat, aku cekik kepala dia. Tu dia. Alright. Okay. Government bail out billions and billions of dollars. Apa kesannya nanti pada ekonomi dalam jangka masa panjang dan pendek? Alright. Satu, kenapa government nak buat macam itu? Dia nak stimulate the economy. Dia nak stimulate, alright? Sebab kalau dia tak buat macam itu, ekonomi akan die. Sebab tak ada apa-apa perjalanan perniagaan. Semua perniagaan ditutup, maka dia dah habis. Alright? Maksudnya dia dah habis. Jadi government mesti buat sesuatu untuk merangsangkan ekonomi. Dan cara merangsangkan adalah memberi dana-dana supaya perniagaan ini akan dapat berterusan. Alright, dia bagi duit untuk orang pula supaya dia boleh berbelanja. Kalau dia tak ada duit, macam mana dia belanja? Tapi apa yang berlaku kalau kerajaan tu mengambil daripada simpanan yang mereka ada, mereka terpaksa top up balik. Alright, so apa kesan dia sebenarnya kalau benda tu tak diuruskan dengan betul? Dia boleh menjadikan inflasi. Maksudnya harga akan meningkat, pekerjaan akan berkurangan sebab dia tak boleh buat benda ni lama. So dia tak adalah satu suntikan ni sekejap je. Dia macam oksigen. Bila kau dalam keadaan yang tenang, dia letak oksigen supaya kau boleh bernapas dan kau boleh kalau dia nak betulkan apa-apa, dia nak operate ke, semua boleh. Jadi ada oksigen untuk membantu kita. Itu sebenarnya sampai kita boleh berfungsi balik. Berfungsi balik dan kita tak perlukan oksigen. So masa tu apa sebenarnya yang akan berlaku? Kerajaan terpaksa dapatkan balik dana-dana tu sebab dia ambil bukan daripada pelaburan tau, dia ambil daripada simpanan. Simpanan. Jadi simpanan ni sebenarnya sangat penting untuk kerajaan. Kalau simpanan ni tak ada, kalau kita mula berhutang, dia akan menaikkan banyak benda-benda dalam kos-kos sara hidup akan meningkat dengan tinggi, inflasi akan menjadi sesuatu yang tinggi dan benda-benda macam tu. Jadi apa yang kerajaan buat ni adalah untuk merangsangkan ekonomi. So jangka pendek dia bila rangsang ni bagus dia untuk merangsangkan balik, kan. So dia bagus. Tapi jangka panjang dia, kalau mereka tak dapat bergerak, maka dia mungkin menjadikan pertumbuhan ekonomi tu akan jadi lembab. So memang semua kerajaan perlu buat benda ni sebab ini adalah bukan pasal ekonomi saja, pasal kehidupan, pasal warga kan. Dia tak boleh kerja, tak boleh buat apa, kena duduk rumah. Jadi macam mana mereka nak? Jadi inilah yang di mana mereka perlu mengeluarkan simpanan tu. Tak ada simpanan pun terpaksa berhutang.
Kan berhutang sebab dia kalau tak buat macam itu dia collapse. Bila collapse ni dia memang susah. Bukan lagi satu, dia memang tak boleh buat, dia terpaksa suruh orang duduk. Sebab apa kalau tak dari segi kesihatan pula kan COVID dah melanda. Jadi kerajaan memang menghadapi satu kesukaran yang teruk lah, mana-mana kerajaan untuk memastikan benda ni tidak memberi kesan yang buruk kepada masyarakat dari segi kesihatan. At the same time mereka juga perlu menjaga ekonomi, sebab kalau tak ada ekonomi macam mana nak run a country. Dia macam business tau. So kalau business ni kita tak dapat flow, macam mana kita nak continue the business? Katakan COVID tadi kan, kalau kerajaan tak bantu ke whatever, macam mana kita nak run the business? Cuba fikir kan. So dia akan collapse dan kita akan tutup kedai. Dan mungkin bila tutup, kalau kita berhutang pula, kita akan jadi bankrupt. Sama juga dengan kerajaan. So kerajaan ni kalau dia tak ada inflow, macam mana dia nak run the kerajaan? Macam mana nak run the kerajaan macam mana? So dia perlu ada pendapatan. Kalau pendapatan ni berhenti pada satu ketika, dan macam mana kita nak merangsangkan tanpa duit? Jadi itulah yang perlu dilakukan. Jadi itu yang sedang berlaku, dan kita hanya mula nampak sesuatu selepas satu jangka masa panjang, sebab dia juga akan melibatkan ekonomi punya krisis pula sekarang. Sekarang kita baru ada health punya krisis kan, COVID and all this. Tapi selepas ni kita akan juga dapat ekonomi krisis. So yang mungkin akan juga memberi impak kepada banyak sektor-sektor perniagaan, sektor-sektor yang terpaksa melakukan satu restructuring, dari segi segala-galanya, supaya mereka boleh relevan dengan keadaan sekarang. Mereka terpaksa buat restructuring yang mungkin akan melibatkan penghentian pekerjaan, mungkin pembuangan pekerja-pekerja. Jadi kat situ akan menimbulkan satu lagi masalah, right? Jadi masalah inilah yang kita takut. Sebab apa? Masalah itu akan menjadikan inflation, akan menjadikan kadar pengangguran negara akan menjadi meningkat. Dan sebab tu hari ini kita perlukan usahawan-usahawan yang boleh menjana duit mereka sendiri, malahan boleh memberikan pekerjaan dengan idea-idea baru. Jadi itu yang sebenarnya kerajaan-kerajaan di mana pun menggalakkan keusahawanan, menggalakkan digital, menggalakkan digital, sebab digital adalah space yang belum dieksplor banyak lagi. So sebab tu menggalakkan into digital, supaya digital ni boleh memberikan peluang pekerjaan dan juga pendapatan. Jadi itu pendapat saya lah setakat ni kan. So kita nak tengok apa Anggo cakap ni. Ramai ekonomis yang speculate bahawasanya dalam 3-4 tahun akan ada great economy recession. Pada masa tu nak bela process of stagnation will follow. Dia macam ni. So benda ni sepatutnya dah lama berlaku. Alright, kalau ikut ekonomi punya cycle, benda ni patutnya dah berlaku pada tahun lepas, pada tahun lepas dah berlaku tau. Sepatutnya lah mengikut. Tapi disebabkan COVID ni, dia tak nampak dia macam dia macam ni tau. So bila COVID datang, ekonomi tu sebenarnya dia dapat berhenti sekejap daripada dia terus jatuh. Dan sekarang bila dia jatuh, dia akan nampak COVID yang menyebabkan ekonomi jatuh. Jadi dekat sinilah rangsangan-rangsangan ni playing a part. So kalau faham betul-betul ekonomi kita dah teruk dah. 2019 patutnya dah teruk, dah memang teruk. Tapi benda tu dia sementara ni menunggu COVID, maka dia tak belum nampak. Tapi lepas COVID dah habis ni kan, lepas pasca ni awak akan mula melihat company akan pasti membuang pekerja, sebab dia tak boleh lagi macam sebelum COVID. Sebelum COVID tu at least dia boleh macam banyak melindungi banyak benda tau. Tapi COVID telah membuat mereka terpaksa transparent sekarang. Mereka tak boleh lagi nak macam duduk diam-diam, sebab mereka perlu mengambil satu tindakan yang berani. So antara tindakannya adalah mengecilkan operasi dengan membuang pekerja dan mula invest dalam teknologi. So bila ini dua-dua berlaku, kehilangan pekerjaan akan jadi cepat. So ramai orang akan kerja, dan banyak company syarikat pun telah pun ditutup. Kalau kita ambil kat Singapura ni, Singapura lebih kurang 8,000 lebih dah tutup tau. That maksudnya memang dia tak boleh operasi. Maksudnya keadaan kewangan sesuatu company ni nampaknya dia tak macam seperti apa yang kita thought. So dia mempunyai banyak masalah. Alright, itu yang menjadikan seperti apa yang sedang berlaku ni. Jadi sebab itulah kita sebagai orang yang mungkin dalam ahli perniagaan, kalau kita dalam peniaga, ini sebenarnya boleh menjadi peluang bagi anda yang melihat peluang. Alright,
Setiap benda ni kita nampak peluang. Peluang yang luar biasa sedang menunggu kepada orang yang boleh mengambil. Orang yang tak nampak ni dia akan hilang daripada perniagaan. Maksudnya mereka terpaksa gulung tikar ataupun terpaksa menjadi lain. Jadi pada Abang Abu, it's about digital, alright? Macam mana kita boleh ke arah digital? Sebab the digital economy is like already entering, alright? Already entering untuk memastikan ada something yang baru untuk merangsangkan ekonomi ataupun merangsangkan recession tadi, alright? Sebab recession tu dijangka berlaku. The Great Depression memang sebab apa? Di dalam keadaan dia macam ni tau. Kalau saya ambil contoh dia macam ni. So ni bab lain lah kau ni. Aduh, aku nak cerita bab ni, kau bawa cerita lain. Dia ekonomi macam ni tau. Ini ekonomi kita dulu kalau macam ni kan. Ni bagus lah. Tapi sekarang dia tak macam ni. Dia punya ekonomi sekarang dah macam ni dah. Dia dah lupus tau. So ini sebenarnya yang kita dalam keadaan yang teruk sangat, alright? Tapi apa kerajaan-kerajaan buat? Dia mula meletakkan satu papan kat atas ni. Satu papan di atas supaya orang masih boleh tapi semua ni artificial. Ni semua artificial tau. Dia tak ada facts. So kalau dia makin menimbun, apa akan jadi? Dia akan patah. Benda ni akan patah atau dia ni. Bila dia ni semua akan masuk gaung ni tak tahulah ke mana. So ini yang dinamakan satu benda yang ditakuti. So kita tak tahu benda ni bila akan berlaku sebab sepatutnya kalau ikut dah berlaku pun, tapi kita tak tahu sekarang bila nak berlaku benda tu. Jadi kita bersiap sedia. Kita kena bersiap sedia dan kita kena masuk ke bidang digital. Sebab tu Abang Abu lately ni banyak cerita pasal digital economy, digital currency, digital money, digital cash, everything's about digital, even digital assets. So sebab apa? That is the way that the government or any part of the world is moving. Saya bulan 8 ni saya akan berada di NTU untuk mengurus NTU Singapore, National Technology University of Singapore, untuk mendalami leadership atau the digital economy leadership yang akan dijalankan. So kat situ saya akan dapat banyak benda, right? Yang insyaAllah saya akan kongsi. Okay, Suhaimi, ramai ekonomi dah cerita dah. Right, jadi apakah investment secara individu yang agak low risk kalau kita nak ingin ceburi dalam masa? Dia low risk ni, dia tak ada macam tu lah, brother. Low risk ni, apa yang kau faham, apa yang kau tahu. Kalau kau tak tahu benda tu, low risk pun boleh jadi high risk. So pada saya, the best is about education. Educate yourself. What you want to do? First, education, financial education. Ramai orang dia tak nak, tapi dia nak cepat. Halo, takkan berjadi, babe. So kau nak betul-betul nak faham dalam sesuatu, then you kena first faham pasal duit. You kena belajar pasal duit. You must understand how the money works. What is understanding the money? The financial literacy will bring you to become financially intelligent. So bila you ada financial intelligence, that's when you know which is the risk, which is no risk, what is high risk and everything. Sebab ramai orang ni dia tak mengambil berat mengenai financial education, financial literacy, which leads to financial intelligence. Sebab apa? Dalam pasca lepas ni kau akan tengok kau akan tengok mula melihat financial instrument, financial opportunities or investment akan menjadi lebih kompleks. Dia akan menjadi kompleks lagi. Jadi kalau awak tak ada financial literacy and financial intelligence, you tak akan dapat buat satu keputusan baik. Sebab even apa-apa company, any company, investment companies, insurance companies, banks, they all will come with more and more complex punya financial punya tools, financial punya investments. So dekat situ kalau kita tak tahu apa itu financial intelligence, kalau kita tak ada financial intelligence, you can make the right kind of decision because you just don't understand. Sebab tu saya syorkan for us to learn about finance, to learn about your own personal finance. Hello, jangan cerita benda-benda lain. Duit dapat tu macam mana kau belanja pun tak gerti. Macam mana nak urus tak gerti. Macam mana nak melabur, berapa persen nak melabur tak gerti. Simpanan langsung tak ada. Kan? Kita simpanan pun tak ada. Cek simpanan pun tak ada. So jangan talk about benda yang kompleks sangat sebelum benda basic ni belum ada. Basic dah settle baru cerita benda lain. Jangan basic belum ada, 6 bulan simpanan pun tak ada, 1 tahun simpanan pun tak ada, tapi kita cerita nak macam-macam. Sebab that is going to happen. These are definitely going to happen. Kalau orang tak bersedia, mereka akan terjerat.
Sebab banyak company-company benda yang akan datang ni kan akan menjadikan kau biol lah. Alright. So REITs, digital stock, antivirus stock, cyber security, semua ni kau pergi belajar. Alright. You go and learn and then you know where to invest. Kalau kita cakap memang benda-benda technology is something that you going to like look at too. Kalau you really want to invest in stock, look at the technology side, the biomedical punya side, all yang ada technology base. These are the industries yang akan grow, right? Dia akan grow, dia tak akan go down. So these are the industry maybe you want to look at. Tapi sebelum pergi sana, fundamental tu betulkan dulu, right? Fundamental. Alright, bagus. Nasib baik dia cakap, okey, petua rahsia nombor 4. Kau tanya soalan, aku dah jawab banyak. Sekarang kita nak masuk petua rahsia. Assalamualaikum. Kita ada Azim Nur. Ni Syam Nur, Rosyam Nur punya adik-beradik ke atau fan Takut dia macam fan kan. Dia memang gila dengan Rosyam Nur, dia letak Azim Nur kan macam tu Alright. So hari ni saya nak cerita pasal rukun kaya ataupun rukun kaya pula. Petua rahsia keempat. Kalau kita dah bercerita 3 benda, hari ni saya nak cerita satu lagi petua rahsia yang orang-orang dulu-dulu ni dalam menjadi kaya ni, dia ada petua-petua. Kita dah cerita pasal 3 petua sebelum ni, dan hari ni Abang Abu nak sambung dengan petua yang keempat, yang mungkin juga kalau kita tengok betul-betul ramai orang ni dia tak ada benda ni. Sebab tu dia tak kaya-kaya. Dia nak banyak duit tapi dia tak ada benda tu. Dia tak nak buat tapi dia tak ada. Apa benda Allah tu yang kita nak bincangkan pada hari ini. Jadi sebelum kita nak teruskan, kita ada dekat 18,000 orang Saya nak anda semua just like comment kat sini, kat mana awak jumpa saya first. Boleh tak? Saya just nak buat some survey. Dekat mana awak jumpa Abang Abu? Alright, Suhaimi dah jawab. Kak Rose dah jawab. Mas Azuki belum jawab. Oh dah dia online je. Okey, Mama Aizin adalah. Siapa yang ada kat sini, boleh tak just comment dekat mana awak first jumpa Abang Abu? Adakah di seminar atau di TV atau di mana? Online? Kat mana? Boleh tak just like I just want to know. Alright, lepas tu kita akan cerita pasal kita punya topik hari ini, petua rahsia nombor 4 yang Abang Abu nak bagi. Alright, apa kata? Cepat. Lepas tu tekan love. Yang tekan love tu terima kasih, sebab nampaknya dia punya love tu makin banyak. Aku suka tengok tu lah. Tapi jangan lepaskan peluang bila tekan. Alhamdulillah. Saya mendengar kan? Alhamdulillah. Dapat pahala dan dapat tekan love. Kau akan buat 3 benda. 1, kau akan gembirakan aku kerana banyak sangat love aku dapat. 2, kau dapat pahala. Lepas tu kita punya live ni nampak macam cantik sikit kan. Nak saya tengok kan ni. Saya nampak macam wow, cantiknya. Alright. Okay. So hari ni sebelum saya nak tanya, saya nak awakkan, saya dah cakap kat mana. Tak ingat dah lama. Lama Kak Aini ni dia tak ingat dah lama. Okey, tapi kau pernah jumpa aku ni, mesti jumpa kat Singapura. Sebab Kak Aini ni saya rasa memang orang Singapura pun kan. So mesti dia jumpa kat Singapura. Kalau kau jumpa kat Singapura, mungkin kau jumpa aku kat Surat Khabar ke dulu. Mungkin tengok dia siapa dia ni kan. Ataupun kau tengah dengar radio selalu. Ataupun kau tengok TV. Masa tu lah kau boleh jumpa aku. Ataupun kau selalu tengok aku jalan-jalan dekat mana-mana kedai mamak kan. Mungkin kau jumpa. Nurliza dia jumpa dekat online. Okey, Nurliza dia jumpa online Okey, orang online ni mungkin dia tak macam kenal sangat Abang Abu ni, alright, tapi tak apalah. Bagus, alhamdulillah saya dah dapat 2-3 orang. Okey, Kak ni dia tak tahu nak jumpa kat mana. Nurliza mana dia jumpa kat online. Siapa lagi? Just share saja. Alah, share pun takkanlah tak boleh share benda ni. Jadi yang share ni saya bagikan tepukan. Kerana anda bagi tahu saya kat mana awak jumpa saya nak bagi tepukan untuk anda, dan juga DJ Hong. Siapa lagi? Mana lagi? Ada tak lagi? Just share dekat mana awak jumpa saya kat mana. Mungkin ada yang memandu kot. Ada yang sekarang dah tengok aku macam masa memandu. Ada yang cakap, bang, saya tadi tak dapat respon sebab saya sedang pandu kereta. Masa memandu janganlah pula Alright. Dulu join kelas AA, main dan beli Saidina wang kat kelas. Mana ada aku main Saidina? Kau ni salah Abang Abu kot. Aku main cash flow. Mana ada Saidina? Dulu join kelas, main dan beli terus. Pernah beli lah. Habis beli tu buat apa? Simpan. Tak main lagi. Jadi teruskan share juga. Share kepada member-member lain. Okay, member lain. Okay, jumpa kat online. Jumpa masa kelas Datuk pula. Azizan. Masa kelas Azizan awal. Dah lama ni. Bin, kau memang tak ikut aku lah. Kau ikut si Azizan je, kau tak ikut aku kan. Kau belajar bisnes duit tak belajar macam mana. Lepas ni ikut dengar ni je.
Ikut ni pun dah bagus dah. Banyak benda yang Abang Abu share, right? Dengan ikut live ni pun dah banyak. Itulah hikmah daripada COVID. Kita dah dapat berlive, kita dapat jumpa dekat live. Hari-hari pula aku buat. Jadi banyak betul korang boleh belajar, right? Yes, cash flow betul kan, alright. So cash flow cantik. Bila tarikh kursus Abang Abu? Kursus yang mana bang? So dia ada 2 kursus sebenarnya. Satu yang sedang berlangsung sekarang ni. Sekarang ni saya buat digital. Macam mana kita nak digitalizekan idea kita, produk kita, whatever, supaya kita boleh masuk ke pasaran digital economy. Dan kita buat satu challenge tau. Tu abang boleh check lah dekat Facebook saya ada tulis kat situ. Interested join lah. Dia murah saja join. 21 hari tu kita buat. Alright, okay. So, okay, good boleh Ismail kalau nak apa, just PM tepi lah. Saya bagi apa-apa. Ataupun tengok dekat Facebook Abang Abu. Dah ada pun kat situ. Itu antara kursus online. Tapi kewangan ni bulan 7. Kewangan ni insyaAllah saya buat bulan 7. Saya buat long punya 10 bulannya kursus dalam online. Dan juga kita hybrid. Ada online sekali-sekali kita ada jumpa macam tu. Tapi kita fokus pada online. Dan awak akan belajar banyak live, secara live. Online tapi live. Dan ada recording. Itu nanti saya ceritalah. Kendian-kendian lah. Alright. Okay, burning desire, our burning desire. Yes, itu nombor 1, right? Nombor 1 bagus. So Amy, baguslah kau. Aku bagi tepukan kepada kau kerana kau ingat lagi apa yang kita bincangkan pada first tu, right? Rukun petua rahsia nombor 1. Petua rahsia nombor 2 apa? Siapa boleh share petua rahsia nombor 2? Siapa yang ingat lagi petua rahsia nombor 2? Yang first tadi adalah burning desire. Kita perlu ada satu keinginan yang tinggi untuk membebaskan diri, keluar daripada berhutang, nak menambah nilai dalam orang lain. Kita kena ada satu desire yang sangat, burning desire dia panggil. Satu keinginan yang tinggi sangat. Lepas tu dua. Aku nak tengok je korang. Aku tak nak lah kau tengok aku tapi tak belajar apa-apa pun kan. Saya nak apa? Awak mula cakap. Awak cakap dengan saya. So saya nak bagi tepukan tadi, dah bagi tepukan sebab bagus dia ni dia ingat lagi yang first. Yang second apa? Yang second, cuba ingat balik apa yang cerita yang second. Ada tak apa yang cerita second? Kalau kita tengok saya cerita apa? Second tu cerita apa? Second tu kita memberi nilai yang lebih daripada yang kita dapat. Betul? Ingat lagi. Memberi nilai yang lebih daripada apa yang kita dapat. Aku dapat RM10, nilai yang aku kena bagi adalah RM20, RM25, RM30, RM50, RM100. So bagi lebih daripada apa yang kita terima. Alright, itu adalah dia punya nombor 2 yang kita cerita. Nombor 3 apa? Kita cerita apa? Nombor 3. Kalau ingat lagi nombor 3. Alright, kejujuran. Kita cerita pasal jujur, babe. Apa korang ni? Lupa Lupa? Aku dah cerita. Penuh semangat aku cerita semalam. Tak ingat. Apa ni? Alright, bagi yang ingat, jawablah kat bawah tu. Tulis kan. Jadi kita tahu awak dapat Fikri Almi. Dia cakap best. Dia tunjuk ni Alright, so hari ini adalah hari yang keempat. Jadi hari yang keempat pula Abang Abu nak share satu rukun. Ataupun not rukun, kita panggil dia petua. Petua nombor 4. Alright, high energy pula. Ini rukun kaya. Aku tak cerita rukun kaya kat sini. Saya sedang bagi 10 petua rahsia wang power. Itu rukun kaya. 5 rukun kaya kita dah bincang minggu sebelum tu. Ini minggu ni kita nak cerita pasal petua pula. Apa petua kaya orang-orang dulu-dulu, petua rahsia dia. Kita dah cerita 3 dan saya nak masuk hari yang keempat. Keempat ni, dia petua ni ramai orang susah nak buat benda ni. Benda ni memerlukan sesuatu yang kata orang tu satu sifat yang sangat penting, iaitu berani gagal. Jadi petua keempat untuk nak kaya, berani gagal. Dulu aku ada buat satu talk dengan si Billy Lim tu. Dia cakap dare to fail. Billy Lim tu kan. So dia tulis dare to fail and everything. Tapi betul tau. Bila aku fikir, dulu aku ingat apa benda lah dia ni tulis buku macam dare to fail kan. Sekali bila kita betul-betul, itu adalah sifat orang-orang yang berjaya. That means dia mempunyai satu sifat berani gagal. Kita tahu tak, manusia ni adalah ciptaan Allah yang mempunyai perasaan takut. Kita ni memang ada takut untuk melakukan sesuatu yang baru, right? Kita memang rasa takut untuk melakukan sesuatu. Tetapi kekayaan ni tidak akan datang pada kita dengan orang lain buat. Orang lain buat kita
kita tengok je kekayaan datang ke? Takkan datang. Kita kena buat sesuatu dan mungkin selepas satu masa kita tak perlu buat, benda tu akan memberikan kita kekayaan. Tapi kalau untuk memulakan sesuatu, you kena ada keberanian. Berani untuk buat. Berani tak ada duit ni. Berani nak buat. Duit, aku nak invest benda ni. Berani buat. Berani tak? Kalau tak ada sifat berani, maka kita memang susah sangat kita nak mencapai kekayaan ataupun mempunyai satu kekuatan wang power. Wang, kalau kita nak dapatkan wang power ni, kita power terhadap kewangan ni, kita perlu ada sifat berani. Alright, melakukan di luar biasa. Buat orang apa yang orang lain takut nak buat. Ada tak? Kalau ada benda-benda macam itu, ini adalah sifat ataupun petua rahsia 4 wang power. Berani gagal. Alright, tapi keberanian kan, dia memerlukan, sebab kita nak buat something yang baru, you perlu berani. Kalau tak boleh buat. Alright, tak boleh buat. You kena ada satu benda yang menolak awak. Dia cakap, macam mana ni? You memerlukan keberanian yang luar biasa tau. Kalau tak boleh. Tak ada orang yang berjaya mencapai kejayaan yang mereka dapat hari ini tanpa keberanian. Tak ada. Tak ada orang yang sebenarnya capai, dia orang yang penakut. Awak tengok, orang penakut dapat ke capai benda? Tak. Dia orang yang berani. Berani apa? Berani gagal. Dia buat kan, dia tak kisah tau. Gagal pun tak apa, aku nak buat juga. Alright, sebab kita kalau nak berjaya, awak kena mempunyai minda berani gagal. Bukan maksudnya kita cakap kita memang nak gagal, tak berani. Maksudnya it's okay. Kalau gagal pun tak kisah, aku nak buat dan aku nak just move forward. Sebab kegagalan tu adalah bila kita putus asa. Kita biarkan lah, baru tu nama dia kegagalan. Tapi kalau kita fail sekejap, kita mungkin tak jadi benda tu, itu adalah satu pelajaran. Satu pelajaran, aku tak boleh buat benda ni. Aku tak boleh buat benda ni. Aku kena belajar. Sebab benda tu adalah yang akan menjadikan kita lebih hebat, lebih baik, lebih bagus dan lebih best daripada sebelum ni. Macam contohnya kan, kalau Bambu nak bagi tahu korang, aku ada bulan COVID ni, start COVID je aku buat challenge tau. Aku buat challenge. First aku start dengan diri aku sendiri. Challenge on myself, by myself. 21 hari tu aku buat. And I see a lot of changes in me. Dengan hanya mengambil 1 jam, 2 jam je setiap hari. So I bring that into a concept panggil dia challenge 21 hari. Saya buat yang pertama. Tapi yang pertama tu aku tak kisah. Sebab apa, aku just nak buat. Berapa aku charge? RM20, RM21, RM90 maksimum aku charge. Dan masa tu memang tak ada orang yang ramai. Kita ada 30 orang. Dan akhirnya selepas 21 hari aku nampak 13 orang je berjaya melalui semua cabaran tu. Yang lain dia tak ada sifat berani gagal. Dia give up. Dia give up dan akhirnya dia gagal. Tapi orang yang teruskan ni, dia tak gagal. Dia datang dan saya siapkan satu lagi challenge, iaitu branding challenge pula. Branding challenge untuk memberikan mereka kekuatan dengan memahami diri mereka supaya mereka boleh ada satu kata orang tu satu brand tau, satu kekuatan. So bila tu dah berlaku dalam 7 ada yang gagal. Dan kenapa gagal? Dia tak boleh nak cope dengan perjalanan. Kalau itu pun tak boleh cope, saya kesian dengan diorang tu dan saya hanya mendoakan diorang ni supaya dia jangan takut. Kenapa diorang dia takut dengan ada masa ke, aku ada komitmen lain, aku ada yang tu, jadi fikiran ni menjadikan mereka macam rasa takut. So dia kena berani gagal. It's okay. Aku gagal tak apa, aku akan belajar lagi. So at least you menjadi orang yang berani. Sebab kalau you tak ada sifat keberanian, disebabkan pelbagai alasan, memang kita akan jadi orang yang sentiasa dikongkong dengan benda tu. Apa buat pun benda tu akan datang balik. Janganlah, nantilah. Nampak? Sebab kita tak ada minda berani gagal. Kalau ada minda berani gagal, you tak kisah. Benda datang, dia lari sendiri. Orang cakap biawak ke, orang cakap apa benda lah yang datang, dia akan lari sendiri sebab awak ada berani gagal punya attitude. Kalau you ada berani gagal punya attitude, benda-benda yang negatif ni akan hilang. Serius. Orang yang penuh dengan negatif adalah orang yang penakut. Orang yang tak ada minda berani gagal. Dia tak guna berani tapi dia tak berani gagal. Lain tau. Dia berani ni memang kita buat, tapi orang yang berani gagal lain dia punya cara. So inilah yang perlu kita letakkan dalam yang sebagai petua rahsia nombor 4. Yang ada pada semua orang-orang berjaya adalah sifat berani gagal. Alright. Memang betul bila kita nak melakukan satu, semua benda dia ada risiko, right? Tapi mereka ni kan sebab risiko tu dia tak stop. Malahan bila ada risiko, dia akan terus melakukan sebab dia ada minda berani gagal. Ini adalah rahsia petua nombor 4.
Kita ada 10, saya dah bagi 3 sebelum ni. Hari ni adalah hari yang keempat. Abang bagi nombor 4-nya, petua rahsia wang power. Berani gagal, babe. Kalau awak tak ada sifat tu dalam diri awak, minta maaf, awak belum bersedia. Jadi saya nak fahamkan betul-betul. Hello, mana love aku ni? Baru 200 lebih, apa hal ni? Alright, nak dekat habis 200. Tak maulah macam ni. Aku nak korang tekan banyak lagi lah. Kasih 1000. Sebab aku punya 1000 tu aku punya benda yang buat aku macam suka. Aku semangat balik bila aku tengok benda tu kan. Jadi berani gagal. Pastikan anda ni berani gagal. Jadi apa maksud dia pula? Orang yang berani gagal ni kan, alright, katakan dia jatuh. Dia jatuh, dia akan bangun semula, babe. Sebab dia berani gagal. Dia tak macam alamak dah jatuh, tak payah nanti macam mana. Tak, dia akan bangun balik. Sebab apa? Dia minda dia adalah minda berani gagal. Bila awak ada minda berani gagal, negativity hilang. Dia lari. Negativity lari, babe. Dia akan lari dengan sendiri. Dia akan takut dan dia akan lari dengan sendiri. Dia akan keluar daripada benda-benda dalam otak kita. Apa dia keluar? Sebab apa? Dia takut. Sebab kita ni berani gagal. Apa berani gagal? Apa? Dia sebenarnya negatif ni, dia nak buat kita gagal. Kan? Sebab tu dia datang lah, dia nak kasih kita. Tapi je aku berani gagal lah. Aku berani gagal. Dia cakap, dia ni apa ni? Berani gagal pula. Aku nak dia gagal. Kan dia cakap dia berani ke pula gagal. Jadi negatif tu akan lari. Lama-lama kita tak ada negatif. Dan orang-orang yang negatif bersama kita pun akan melintang pukang, dia keluar, dia lari daripada kita. Sebab apa? Dia dah tak boleh. Sebab kita dah tak termakan dengan negativity dia. Sebab kita dah terus jadi power. Jadi berani gagal. Kenapa kita jadi macam kita berani gagal? It doesn't matter. Kan? Ada orang yang ketawakan bila aku buat program-program macam ni. Kan? Dia cakap ni macam mana ni kan? Aku buat program, orang ketawa. Tapi aku peduli apa? Aku berani gagal. Gagal-gagal lah. Kita buat lagi. Gagal kita buat lagi sampai dia jadi. Itulah yang sebenarnya perlu ada kalau kita nak berjaya dalam apa-apa, nak dalam kewangan. Sebab kewangan ni dia lain, right? So itulah yang menjadikan orang-orang tu dia kata orang tu dia jadi kaya ni sebab dia berani. Dia berani untuk mencuba, berani gagal ni. Dia satu benda yang sangat luar biasa. Sebab itulah kalau kita tengok sejarah kan, kita tengok history, sejarah. Okey, elektrik, pengangkutan, telefon dan banyak benda yang telah dicipta kat dunia ni disebabkan orang yang cipta tu dia berani gagal. Dia ada minda berani gagal. Right, dia banyak kali dia gagal, dia buat juga. Yang jumpa lampu yang hari ni kita duduk dalam, bila gelap kita ada lampu yang mencerahkan, dengan izin Allah, dia buat benda tu. Kalau dia tak, katakan dia rasa tak ada minda berani gagal, mungkin dia tak akan buat benda ni. Kan, mungkin dia tak dapat buat. Kan, walaupun Allah dah bagi kan, dia sebab dia tak ada keberanian, dia tak dapat. Tapi kalau ada berani, dia berani gagal. Dia buat gagal, 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 pop, jadi. Itu dia. Itu sifat kena ada kalau nak clearkan all this negativity. Ramai orang tak faham, macam mana bang, saya negatif lah bang, macam mana nak bagi orang-orang sekeliling saya semua negatif. Sebab apa? Orang-orang keliling kau negatif sebab engkau penakut. Kalau engkau orang yang berani, orang negatif ni semua dah lari lintang bukang. Sebab engkau berani. Sebab engkau berani apa? Berani gagal. Dia bukan berani nak mencapai, berani gagal. Maksudnya aku sedia untuk menerima kegagalan. Dia macam tu. Clear tak? So that's what you need to have. Clear ke clear? So saya harap benda ni memberikan anda sedikit, right? Sedikit kata orang, dia bukan motivasi saja tau. Aku bagi benda yang memang orang perlu. Right? Orang ni ramai kesian aku tengok sebab dia ni tak faham tau kekayaan, dia tak faham kekayaan. Semua ni dia tak faham. Alright, tapi janganlah bila aku berbual macam ni kau dah berhenti tekan love. Teruskan tekan love sebab aku perlukan love tu untuk menjadikan aku lebih semangat sikit. Kalau tak ada love aku nampak apa ni 500 lebih, aduh patutnya dah macam semalam 3,000 lebih. Kan? Lepas tu saya nak awak share juga. Share pada ramai orang. Share pada ramai orang. Supaya ramai orang mula berani gagal dan mencapai banyak kejayaan dalam kehidupan mereka. Orang yang berjaya adalah orang yang berani, mempunyai minda berani gagal. Alright? Bukan mudah untuk kita nak ada, tapi itulah yang sebenarnya. Alright? Okay. Apa ni? Dah ada. Alright? More value. Berani menghadapi cabaran, lain hati. Alright? Power dia. Power. Dunia bonsai. Wah, yo. Nama best, babe. Okay, kalau takut semua benda takkan boleh jadi. Example, walaupun ada lesen mandu kereta, kalau takut confirm jadi sangat berbahaya bila kita start drive.
Kena beranikan diri walaupun selalu mati tengah jalan. Okay. Something new. Alright, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang Ali Ibrahim, apa khabar abang? Sihat Alright. Macam mana Roja dah start jual? Dare to fail. Yes, that's it. Calculator is due to correct education. Example, attended Abang Abu course. Wah, ini dah promote aku. Alhamdulillah. Bagus. Sebab serius. No, like, kewangan kalau kau tak datang kelas aku, engkau memang satu cakap macam mana, engkau belum dapat ilmu. Engkau belum ada. Sebab bukan saya cakap aku terror, tak. Engkau boleh belajar banyak. Tapi saya rasa tak tahulah, saya belum nampak satu kewangan yang lengkap. Saya belum nampak. Mungkin ada, saya tak tahu. Tapi pada saya dah melalui benda tu, saya dah buat. Jadi saya rasa bab kewangan ni insya-Allah lah aku bolehlah tolong, aku bolehlah bantu, bolehlah tunjukkan macam mana kau boleh capai banyak benda dalam kehidupan kau tu, right? Jadi datang belajar, right? Muhammad Azrin Jamaluddin, terbaik dia cakap, terbaik Abang Abu dia cakap, terbaik, best. Jadi rukun keempat, ingat hari ini rukun 4, awak kena mula letakkan benda tu, apa dia? Sifat berani gagal. Dan awak ni kalau awak cakap awak ni negatif, ada orang negatif sekeliling saya ni banyak negatif lah bang, kita nanti kita nak buat hello, sebab kau tak ada minda berani gagal. Kalau ada minda berani gagal, kau tak peduli dengan orang negatif ni, kau jalan terus. Sebab apa? Kau sanggup menerima kegagalan, kau dah berani nak gagal. Dan bila kita berani dia gagal tu akan lari lintang bukan tengok kita. Dia tak nak. Dia tengok dia ni berani sangat, aku banyak kali gagalkan dia, dia bangun balik. Macam mana? Jadi dia give up. Kita kena buat dia give up. Macam kalau kita tengok ada satu sahabat Nabi, aku tak tahu nama, Abu Bakar. Yang setan pun takut. Setan pun tak nak dekat dengan dia sebab dia takut. Setan takut manusia. Faham tak? Kenapa dia ada sifat berani kerana Allah apa saja dia boleh buat. Sama kita, kalau kita nak berjaya dalam menjadikan wang kita power, kita apa yang kita buat tu insya-Allah jadi adalah sifat berani gagal. Alright, berani gagal, terima sebab itu adalah izin Allah. Kegagalan tu hanya akan berlaku kalau Allah izinkan. Maksudnya kalau kita buat gagal, maka Allah izinkan ada kebaikan yang perlu kita belajar daripada benda tu. Barulah kita mempunyai sifat ataupun minda berani gagal. Jadi ini adalah petua keempat yang Abang Abu nak share dengan anda. Di samping petua-petua sebelum ini yang belum dengar, awak memang rugi. Awak kena dengar balik. Dengar balik yang depan kan. Ada 3 hari kita berbual benda ni. No, 2 hari. Hari yang first tu saya cerita pasal ni. Semalam kita bagi 2. Hari ni 1 je, iaitu minda berani gagal. Tu dia nampak dunia bangsa dia. Saidina Umar. Nampak? Saidina Umar kan. So dia ni bila setan takut nak ikut dia, nak pergi kat dia. Sebab apa? Dia ada satu keyakinan yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Keyakinan pada Allah yang sangat luar biasa. Jadi dia tak takut. Alright, malah setan tu takut. Sama juga dengan kita. Kalau kita ni berani gagal, maka kegagalan tu akan takut dengan kita. Kegagalan tu tak nak dekat dengan kita sebab dia tahu dia ni memang macam mana pun dia tak boleh. Sebab dia tak boleh nak buat. Kegagalan tu takkan jadikan dia berani gagal. Engkau kasih aku 100 kali gagal, aku naik balik 101. Macam mana kegagalan tu nak kegagalan tu akan give up. Dah lah, aku tak nak lah. Dia ni susah lah. Dia ni semua dia buat je lah. Dah banyak kali pun dia buat lagi. Aku malah lah aku pergi check online. So fahamkan benda tu. Begitulah sifat yang perlu kita ada dalam diri kita kalau kita nak berjaya. Alright? Tak apalah orang cakap apa masa kita. Dia cakap ini dan itu dan merendahkan kita, memaki kita, memahamun kita. Dia cakap yang bukan-bukan pasal kita. Ini semua tak kisah, aku dah sedia menerima. Aku dah sedia menerima benda-benda ni. Kau nak cakap apa, aku bersedia. Aku nak cakap benda ni akan gagal, aku buat ni akan gagal. Aku bersedia untuk menerima kegagalan tu dengan redha. Dan aku akan buat balik. Aku tak akan menangis. Tak, aku akan buat balik kerana aku yakin Allah ada kadar dan kadar. Apa tu kadar? Adalah ketentuan Allah. Kadar adalah rahsia. Aku akan terus mencari rahsia walaupun aku dikadarkan dengan kegagalan. Walaupun dikadarkan dengan kegagalan, ditetapkan dengan kegagalan, telah dikatakan benda ni akan gagal, tapi aku tetap akan berusaha kerana aku tahu ada rahsia Allah, rahsia kadar yang mungkin ada kejayaan aku di situ. Jadi aku akan teruskan perjalanan tanpa ada sedikit pun rasa whatever. So you mesti ada minda berani gagal. So itu sajalah hashtag kita hari ini. Ada apa?
berani gagal. So semua ni kalau boleh hari ni share benda ni dan tulis hashtag berani gagal Abang Abu. Jadi biarlah orang tu mula like share benda ni dan faham benda yang perlu kita ada dalam diri kita. Alright? Alright, clear ke clear? Alright, clear tak? So berani gagal. So berani gagal, alright? Gagal. Ada aku kisah. Chill, dahsyat babe. I like this, like ada aku kisah babe. Gagal aku buat balik. Cuma mungkin aku dah belajar something. Aku dah mula belajar something. Alright, aku belajar benda ni. Okay, aku buat balik. Aku buat dengan lagi excitement sebab aku dah faham banyak perkara. Betul tak? So benda tu. Jadi saya nak anda semua terus mengaktifkan minda berani gagal dalam minda kita ni supaya kita bersedia dengan penuh semangat. Sebab kita orang-orang yang berani mati. Dia macam dia, orang yang berani mati ni. Lain babe. Dengan yang takut mati, lain sangat. Berani mati ni dia lain. Dia tak takut dengan apa-apa melainkan Allah saja. Tapi orang yang takut mati ni, dia tak takut Allah tapi dia takut dengan semua orang. Dia macam tu. Jadi kita tak nak jadi orang macam tu. Kita nak apa yang kehidupan kita ni membawa kejayaan kita ke akhirat. Jadi kita berani gagal untuk kita mendapat akhirat tu. Kita gagal kat dunia sebenarnya bukan apa, tapi kita jangan gagal kat akhirat. Jadi kita berani gagal di dunia kerana kita inginkan akhirat yang cemerlang, akhirat yang berjaya dan akhirat kejayaan. Itulah apa yang kita cuba nak sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Abang Abu sampaikan adalah sedikit sebanyak memberikan sedikit thoughts untuk anda. Terfikirkan apa yang Abang Abu cakap ni betul ke tak betul? Ada logik ke tak? Apa yang dicakap ni? Cuba fahamkan. Kalau tak faham, jangan buat anda analisa sendiri. Jangan nak menganalisa dengan diri awak sendiri. Jangan tanya, kita settle, kita berbincang, kita settlekan. Alright, jangan pergi post yang bukan-bukan and all those stuff. Clear ke clear? Alright, insyaAllah 100 kali gagal adalah 100 kesalahan aku belajar. Nampak? Wah, dia dah falsafah dah, nampak? Falsafah dunia bonsai. Bagus. Macam itulah aku nak. Alright, terima kasih. Doakan kita, insyaAllah. Saya sentiasa doakan setiap adik-adik. Engkau ni Suhaimi, okay? Sentiasa mendoakan semua yang ada. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang tekan love. Kita dah capai matlamat melebihi apa yang aku nak. Sebab apa? Aku mula bersyukur 200 aku cakap, ya Allah, bersyukur dapat love ni. Alright, bersyukur. Tapi aku usaha, nampak tak? Bersyukur tak bermaksud kita tak berusaha. Bersyukur dan berusaha. Macam mana? Kalau aku tanya. Lepas tu aku, ya Allah, bestnya sekarang dia dah melebihi 1,400 lebih, masuk 1,500 love ni. Alhamdulillah. Alright, so hari ni itulah rukun nombor 4 dan jangan lupa esok pagi saya akan bagi rukun nombor 5 yang juga akan membuatkan anda okay, I got it. Something like that. Alright, so this is something that I want to like make you remember this, and please do a favor. The favor is just share this video and put a hashtag berani gagal. Alright, hashtag the berani gagal hari ni. Kita ada hashtag berani gagal. Alright, dan awak share video ni. Bagi anda yang share, saya doakan, terima kasih. Saya doakan kerana anda telah menyampaikan ilmu yang Abang Abu sampaikan pada ramai di luar sana. Saya doakan Allah akan terus permudahkan segala urusan anda kerana anda memudahkan urusan saya. Alright, urusan saya untuk nak reach ramai orang ni dipermudahkan dengan awak punya share, dan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan awak juga, insyaAllah. Alright, jadi itu sajalah untuk hari ini. Saya akan bertemu dengan anda. Jangan lupa, hari ini pukul 12 kita ada lunch hour show bersama dengan DJ ABC show, adik-beradik channel adik-beradik channel show yang akan mengemukakan adik-beradik Abang Abu ni kan, yang nak jadi DJs and all those stuff. So ini peluang untuk mereka, dan mereka akan bawakan banyak perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kehidupan, dari teknologi tu segala-galanya, insyaAllah. Right, so itu sajalah yang Abang Abu nak cerita untuk dengan anda hari ini. Dan terima kasih kerana menonton. Dan sekali lagi saya cakap saya minta anda untuk hashtag, alright, di page ataupun di profile anda, hashtag berani gagal, share video ni. Alright, so itu saja daripada Abang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Telah lama ku pendam rindu dalam diamku, menantikan ucapan mesra darimu.
Hingga kini kau membisu 1000 kata, mata bertentang mata, kini kau tiada. Kini kau berjauhan, 1000 perjalanan, hati merintih sedih, tiada berair mata. Itulah dia sedikit untuk anda. Terima kasih. Kita jumpa lagi di lain hari dan di masa depan hari besok-besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best.